Okay, jadi dekat sini dalam buku teks dia cerita untuk aplikasi mula-mula pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. Okey, jadi kita tengok kenapa dekat negara-negara khatulistiwa, okey, rumah diperbuat daripada kayu. Okey. Kalau dekat iklim sejuk pun sama juga, buat daripada kayu. Okey, rumah kampung lah. Okey, tapi kalau kita tengok bangunan sekarang banyak guna konkrit kan. Okey, konkrit apa semua. Okey, kita tengok kat sini. Kenapa rumah-rumah tradisional pakai kayu? Okey, pertama, kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okey, dia punya muatan haba tentu dia tinggi. Kita dah belajar sebelum ni, kalau muatan haba tentu tinggi maksudnya dia lambat panas dan juga lambat sejuk. Okey, maksudnya uh, suhu kayu tu, okey, bila dia kena haba, dia lambat jadi panas. Okey, dia lambat jadi panas. Maksudnya suhu kayu tu lambat naik lah. Jadi rumah dekat dalam tu pun akan sejuk sikit. Dia macam tu. Okey. Di cuaca panas, rumah tradisional dibina daripada kayu yang berfungsi sebagai penebat haba daripada bahang cahaya matahari. Okey, kawasan sejuk, rumah tradisional juga dibina daripada kayu. Haba dari unggun api yang dinyalakan dalam rumah kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat haba yang baik. Okey. Jadi macam rumah khatulistiwa, maksudnya kita buat pada kayu supaya bila dah tengah hari pun suhu dekat luar ataupun cuaca kat luar panas tapi kita duduk dalam rumah kampung rasa macam tak panas sangat lah. Okey, sebab bila dah tengah hari, okey, suhu kayu tu baru nak naik. Maksudnya dia apa? Muatan haba tentu tinggi kan. So suhu kayu tu lambat naik lah. Jadi kita duduk dalam rumah pun rasa macam okey lagi, tak panas lagi. Okey. Kalau cuaca sejuk pula, bila musim sejuk, musim salji, dia akan pasang unggun api kan. Unggun api. So bila pasang unggun api tu maksudnya haba dalam rumah tu dia tak mudah terkeluar. Jadi kat rumah tu rasa macam nyaman je lah. Okey, rasa nyaman, rasa macam tak terlalu apa kata panas sangat. Okey, so haba daripada dalam pun tak keluar. Okey, so macam itulah. Okey. Jadi kat sini dia punya point dia adalah kayu tu muatan haba tentu dia tinggi. Okey, muatan haba tentu dia tinggi macam tu. Okey, seterusnya adalah peralatan memasak. Okey, peralatan memasak kalau kita tengok gambar rajah, kuali logam dan periuk tanah liat. Okey. Jadi kalau kuali diperbuat daripada logam, kita tahu logam ni dia mudah panas kan. Jadi bila mudah panas, muatan haba tentu dia nilai dia rendah. Kebanyakan logam muatan haba tentu dia rendah. Maksudnya bila kena haba dia cepat naik. Jadi makanan ataupun minyak ada dalam kuali tu akan cepat panas lah. Okay. Oleh itu makanan boleh digoreng pada suhu yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Tempoh masa singkat tu maksudnya cepat panas lah. Bila kita pasang je api pada kuali tu, okay, makanan dekat dalam kuali tu cepat panas. Okay, kita punya apa kata proses memasak tu jadi cepat lah. Okay, itu untuk kuali logam. Okay, untuk periuk tanah liat pula, okay, periuk tanah liat diperbuat daripada tanah liat yang punya muatan haba tentu yang tinggi. Okay, tanah liat muatan haba tentu dia tinggi. Oleh itu makanan boleh kekal panas dalam tempoh masa yang lama. Okay, jadi periuk tanah liat ni untuk makanan yang dah masak. So jadi bila kita letak dalam periuk tanah liat tu, makanan tu akan kekal panas untuk tempoh yang lebih lama. Tempoh yang lama tu tak adalah sampai sehari kan. Maksudnya dia macam sejam, 2 jam tu dia masih lagi rasa panas suam macam tu. Okay, sebab bila muatan haba tentu tanah liat ni tinggi, maksudnya haba daripada makanan ni susah untuk terbebas keluar. Dia punya haba yang keluar tu pun ada, cuma kadar dia sikit sebab muatan haba tentu tinggi. Okay, dia lambat panas dan juga lambat sejuk. Okay, lambat panas dan lambat sejuk. That's why lah. Okay, periuk tanah liat tu. Okay, boleh faham kat situ konsep nilai muatan haba tu. Okay, seterusnya adalah radiator kereta. Okay, ini soalan yang popular lah dalam muatan haba tentu. Okay, dalam radiator kereta menggunakan air. Kalau kita tengok kenapa dalam enjin kereta ataupun kita panggil sistem penyejukan kereta tu kita pakai air. Kenapa tak pakai minyak ataupun bahan-bahan lain? Okay, yang pertama kita kena tahu konsep kenderaan ni. Okay, so bila kita hidupkan kenderaan, okay, pembakaran bahan api dalam enjin tu akan menghasilkan
haba yang besar. Akan menghasilkan haba yang besar. Okey. Jadi haba ni akan diserap oleh air. Okey, air tu daripada radiator. Radiator ni kalau kamu buka kereta tu, buka dekat bonet depan kereta tu, kamu akan nampak ada kipas kan. Okey, dekat depan kipas tu adalah nama dia radiator. Okey, dia macam ada satu petak yang besar tu. Okey, ada kipas, itu ada radiator. Dalam tu ada berisi air lah. Air kosong biasa, air paip biasa pun boleh. Okey, so jadi bila kita hidupkan kereta, so dalam enjin ni akan terhasil haba dekat ada dalam ni ada 4 silinder ni kan. So dekat silinder ni, dalam silinder ni ada pembakaran minyak petrol dan juga udara. So terhasil haba. Haba tu akan keluar dekat silinder tu. Haba tu akan keluar daripada silinder dan diserap oleh air. Air tu lalu dekat tepi silinder tu, dia absorb sekali haba and then dia akan keluar daripada laluan radiator dekat atas and then turun ke bawah and then masuk balik. Okey. Jadi bila yang keluar ni dia adalah air panas. Jadi air panas ni keluar lalu dekat radiator aliran udara tu akan menyejukkan air panas tu. Okey, ataupun aliran udara tu akan menurunkan suhu air panas. So bila air panas dah turun bawah ni dia sejuk sikit. Okay, sejuk kat sini bukanlah maksudnya sejuk tu macam ais tu, bukan. Maksudnya suhu dia lebih rendah. Katalah kalau dekat atas ni 80 darjah Celsius kan, mungkin dekat bawah ni 40. Dia tak adalah sejuk tu maksudnya jadi beku ke tak. Dia tak ada sampai tahap macam tu. Yang pasti yang dekat atas tu panas, bila turun bawah ni lebih sejuk. Lepas tu dia ulang balik. Air yang sejuk ni akan serap balik haba and then lalu dekat atas jadi air panas. Benda ni akan berulang-ulang. Okay, tujuan dia supaya enjin ni tidak menjadi terlalu panas. So bila enjin jadi terlalu panas, dia menyebabkan kenderaan tu boleh jadi rosak lah, breakdown. Okay, so itu bahayanya kat situ. Okay, jadi point dia kat sini, kenapa sistem penyejukan ni menggunakan air? Okay, reason dia kerana air ni mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, iaitu nilai dia 4200 joule per kilogram degree Celsius. Okay, maksudnya untuk 4200 ni adalah untuk 1 kilogram air, air kalau jisim dia 1 kilogram, kalau air tu menyerap 4200 joule tenaga haba, baru suhunya akan naik 1 darjah Celsius. Kan, jadi maksudnya nilai dia besar lah untuk dia naik 1 darjah Celsius. Katakanlah air yang kita masukkan dalam radiator tu katakanlah 30 darjah Celsius. Lepas tu bila kita hidupkan enjin, ada pembakaran dalam enjin tu menghasilkan haba. Jadi air tu akan lalu dekat enjin. Lepas tu air tu daripada 30 nak jadi 31 darjah Celsius, air tu perlu menyerap 4200 joule haba. Dia kena serap 4200, baru dah suhu dia pada 30 jadi 31. Dia serap lagi 4200, daripada 31 jadi 32. Jadi maksudnya dekat sini kalau kita tengok pada nilai 4200 tu adalah suatu nilai yang besar. Jadi bila air, muatan haba tentu air ni yang besar, dia boleh menyerap haba yang banyak dengan peningkatan suhu yang sedikit. Jadi maksudnya air dalam tu dia lambat panas lah. Dia lambat panas, dia lambat mendidih. Jadi air tu tak kering lah dalam radiator tu. Jadi sebab tu kita gunakan air sebagai ejen penyejuk. Kalau bukti dari segi formula pula dia akan jadi macam ni. Kan formula kita Q sama dengan MC theta. Jadi C sama dengan Q bahagi M theta kan. Jadi kalau muatan haba tentu tinggi, maksudnya theta ni rendah. Kalau C tinggi, maksudnya theta tu rendah. Iaitu theta rendah tu maksudnya peningkatan suhu dia perlahan lah. Peningkatan suhu dia perlahan. Macam tu. Boleh tu kaitan dia. Biasa soalan saya tanya lah, kenapa digunakan air dalam enjin radiator kereta. Kalau kita nak tengok yang lain kalau kita tengok ke atas, kat sini ada jadual yang tentang muatan haba tentu. Air 4200, katakanlah kita pakai minyak. Kan kita pakai minyak dalam radiator kereta. Boleh juga sebab minyak pun cecair kan, air pun cecair. Tapi kalau kita tengok minyak, kalau katalah kita ambil minyak masak lah. Muatan haba tentu dia 1850.
Kalau air 4200, maksudnya kalau kita pakai minyak masak, suhu minyak masak tu akan cepat naik lah bila kita pakai dalam radiator kereta. Jadi bila cepat naik, dia akan, maksudnya dia punya mekanisme penyejukan tu jadi lambat. Okey, sebab dia akan kena dia serap haba, lepas tu suhu minyak tu dah naik dulu kan. Enjin tu tak panas sangat lagi. So minyak tu yang dah jadi panas. So tak sesuai lah. Okey, jadi memang kena pakai air 4200. Okey, macam tu. Okey, jadi sebab tu kalau kita tengok kipas ni, kegunaan dia masa kalau kereta kita berhenti kan. Kereta berhenti dekat traffic light yang lama ataupun kereta tengah parking, kita tak matikan enjin, biasanya kita akan dengar bunyi kipas enjin tu akan hidup. Okey, kipas enjin tu hidup adalah untuk menyejukkan air yang lalu dekat radiator. Sebab bila kereta berhenti, aliran udara dah tak ada kan. Aliran udara tak ada. So jadi kipas tu yang sejukkan radiator tu. Tujuan dia untuk sejukkan air lah dalam radiator. Kalau tak, menyebabkan air tu tak dia mengalir tapi suhu dia tak turun. So bahaya jugalah, nanti kereta jadi panas sangat. Okey, so kipas tu backup lah sebagai backup kepada radiator untuk sejukkan air dia. Tapi kalau dah bergerak tak ada masalah lah, sebab bila kereta bergerak, udara memang lalu dekat radiator tu. So memang air pun akan, suhu dia akan turun Okey, boleh kat sini. Ingat, muatan haba tentu air yang tinggi boleh menyerap haba yang banyak dengan peningkatan suhu yang sedikit. Okey. Right, so kita tengok seterusnya pula. Okey, lapisan luar kapsul udara. Okey, lapisan luar kapsul udara. Okey, jadi mana-mana objek daripada angkasa yang nak masuk ke atmosfera bumi ni, objek tu perlu melalui atmosfera yang mempunyai rintangan udara. Okey, bila objek dekat angkasa tak ada udara, bila dekat angkasa kita boleh panggil vacuum, tak ada udara. Jadi objek tu bergerak tak ada masalah lah. Bila dia dah masuk dalam atmosfera bumi, objek tu akan bergeser ataupun berlanggar dengan udara. Atmosfera bumi tu maksudnya udara lah. Okay, jadi pelanggaran tu akan menghasilkan tenaga haba. Okay, that's why kalau kita tengok video ataupun filem je, kadang-kadang macam dalam gambar darajah tu lah. Objek tu macam bercahaya kan, sebab ada geseran antara kapal angkasa dengan atmosfera bumi. Okay, so dia jadi panas lah, lapisan luar tu jadi panas. Okay, so dia terbakar. Okay, jadi bahan lapisan luar tu kena buat daripada muatan haba tentu yang tinggi dan takat lebur pun tinggi juga. Kalau muatan haba tentu rendah, jadi cepat panas, jadi angkasawan dekat dalam tu kepanasan lah. Tak sesuai pula kan. Jadi angkasawan dekat dalam tu just rasa tak ada apa-apa sangat lah. Okay, so dekat luar je panas. Okay, takat lebur kat luar tu pun tinggi. Kalau tak dia mudah cair kan. Okay. So ni memang level tinggi lah kapal angkasa ni. Tapi dari segi fizik ni macam tu lah, bahan dekat luar tu muatan haba tentu tinggi dan takat lebur yang tinggi. Okay. Okay, seterusnya adalah ni, penghasilan bahan-bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Okay, bangunan yang dalam gambar rajah ni adalah bangunan Suruhanjaya Tenaga yang ada dekat Putrajaya. Okay, kalau kamu pergi Putrajaya, boleh nampak bangunan ni dekat Presin 2 tak silap cikgu. Okay, tak jauh dengan Masjid Besi lah. Okay, bangunan ni dia kita panggil kategori bangunan hijau sebab dia menggunakan tenaga elektrik yang sedikit. Maksudnya dia banyak guna tenaga semula jadi. Okay, contohnya tenaga matahari kan, tenaga solar, dia tak pakai tenaga elektrik banyak sangat. Sebab tu nama dia bangunan hijau, dia mesra alam. Okay, mesra alam. Okay, jadi dari segi bahan binaan dia, okay, bumbung konkrit bertebat. Kat sini dia punya bumbung dia daripada nama bumbung konkrit bertebat. Okay, bertebat tu maksudnya dekat sini, okey, lapisan konkrit bawah sekali, okey, atas itu ada lapisan simen, lepas tu papan tebat styrofoam. Papan tebat styrofoam ni lah dia punya muatan haba tentu yang tinggi. Jadi bila haba daripada matahari, okey, haba daripada matahari datang kat sini, so jadi kena lapisan simen, lepas tu haba tu akan diserap oleh papan tebat styrofoam tu.
Okey, jadi suhu papan serabut styrofoam tu naik tapi dengan kadar yang perlahan. Jadi maksudnya lapisan simen dan konkrit dekat bawah tu suhu dia lambat naik jugalah. Okey, sebab papan tempat styrofoam tu macam satu penahan haba. Okey, iaitu sifat dia muatan haba tentu tinggi, mengurangkan penyerapan haba di persekitaran untuk mengurangkan suhu dalam bangunan. Jadi orang yang duduk kat dalam bangunan tu tak rasa bahang sangatlah. Okey, macam kita duduk kat rumah kan, walaupun malam, kita tahu malam matahari dah terbenam tapi kita rasa panas lagi kan, nak pasang kipas, nak pasang aircon semua. Okey, benda tu terjadi macam kita lah, kadang kita seminggu dua ni rasa panas sebab waktu siang, okey, matahari tu tenaga matahari, tenaga haba daripada matahari tu diserap oleh dinding rumah kita. Dinding rumah kita dibuat pada ni kan, konkrit dan juga simen kan, batu bata. Jadi bahan tu semua menyerap haba. Dia menyerap haba. Jadi bila dia dah serap haba, waktu malam matahari dah tak ada, matahari dah terbenam, dinding kita tu pula keluarkan haba. Dinding rumah kita tu keluarkan haba waktu malam. Jadi sebab tu waktu malam kita rasa berbahang kan. Buka tingkap pun macam tak ada efek sangat kan, tu tak. Sebab haba daripada dinding tu akan dikeluarkan waktu malam. So kita pun terpaksalah pasang kipas, pasang aircon, yang mana benda tu akan menambahkan lagi lah kos kita kan, kena bayar bil elektrik tinggi semata-mata nak sejuk kan. Sedangkan haba tu datang daripada dinding tu. Okey. Macam itulah, sebab benda ni kamu boleh rasa, cuba kamu rasa dinding kamu kan waktu petang apa, mungkin rasa macam sedikit berbahang, terutama kalau dinding rumah kamu tu memang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, memang akan rasa lah. So malam tu pula akan rasa, tambah lagi pula cuaca kering kan kat luar. So memang rasa bahang lah macam tu. Okey, seterusnya peralatan memasak. Okey, peralatan memasak banyak diperbuat daripada aluminium, yang mana muatan haba tentu aluminium ni kita tahu rendah. Okey, jadi bila rendah, periuk tu dapat dipanaskan dengan cepat. Okey, kita tahu bila muatan haba tentu rendah, suhu bahan akan cepat naik. Okey, bila dipanaskan. Okey, manakala pemegang pula diperbuat daripada plastik yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Pemegang ni, okey, yang ni dia punya nilai C dia tinggi. Ini badan periuk dia punya nilai C dia adalah rendah. Jadi maksudnya bila badan periuk muatan haba tentu rendah, dia cepat panas. Yang ni cepat panas. Yang ni lambat panas. Okey, lambat panas. Maksudnya bila kita dah panaskan makanan pun, kita masih lagi boleh pegang pemegang periuk tu kan. Dia punya pemegang kiri kanan, pemegang dekat atas tu pun kita boleh pegang dia tanpa perlu pelapik. Okey, sebab dia lambat panas. Okey, kalau badan periuk tu kan, bila makanan dah masak pun kita nak sentuh pun panas lagi. Okey, sebab muatan haba tentu dia rendah. Okey. Dia sama macam yang tadilah, yang periuk kuali logam dan juga periuk tanah liat tu, sama konsep dia. Okey, banyak aplikasi dia. Okey, seterusnya bayu laut. Okey, bayu laut ni fenomena semula jadi. Okey, bayu laut ni maksudnya angin dari laut. Bayu ni adalah angin. Bayu laut maksudnya angin dari laut. Bayu darat, angin dari darat. Okey, kita tengok macam mana boleh terjadi ni. Okey. Benda ni kalau kamu ingat lagi minggu lepas mula-mula kita bincang dalam muatan haba tentu, ada gambar dua orang kawan, seorang pijak dekat pasir, seorang lagi berjalan dekat dalam air kan, air dekat pantai. Jadi orang dekat pasir tu cakap panas, kawan dia yang dekat dalam air tu rasa sejuk. Okey, benda tu pun dah menggambarkan bahawa muatan haba tentu pasir ataupun daratan dengan lautan ni berbeza. Okey. Jadi soal maklumat buku teks bagi tahu daratan mempunyai muatan haba tentu lebih rendah daripada laut. Jadi daratan dia punya nilai C dia rendah. Laut nilai C dia adalah tinggi. C ni apa? Muatan haba tentu. C tu adalah simbol kepada muatan haba tentu. Okey. Jadi bila waktu siang, tenaga haba daripada matahari tu akan panaskan daratan dan lautan. Okey, dua-dua ni akan dapat tenaga haba. Daratan dapat tenaga haba, lautan pun dapat tenaga haba.
Okey, so disebabkan daratan ni muatan haba tentu dia rendah, jadi daratan ni apa? Akan cepat panas. Ha, jadi dalam dah tengah hari tu kan, dah tengah hari petang macam tu, dalam pukul 1, pukul 2 macam tu, daratan ni suhu dia dah tinggi dah. Sebab muatan haba tentu dia rendah. Lautan ni bila dah tengah hari macam tu, masih lagi suhu air dia rendah. Sebab kita tahu kan air ni susah nak naikkan suhu dia, lambat. Muatan haba tentu dia tinggi. Jadi apa yang berlaku, udara panas daripada daratan ni akan naik ke atas. Udara panas daripada daratan akan naik ke atas. Okay. So bila naik ke atas ni, jadi udara daripada laut ni akan mengambil tempat udara panas yang dah naik tu. Okay, yang ni udara panas akan naik, udara sejuk daripada laut akan bertiup ke daratan. Dia akan ganti balik tempat udara panas yang naik tu. Okay. Jadi udara laut yang bertiup daripada lautan ke daratan itulah dipanggil bayu laut. Okay, bayu laut maksudnya angin dari laut. Okay, sebab dekat daratan ni dah panas, jadi haba daripada daratan akan naik atas, udara sejuk daripada lautan akan bertiup. Jadi kalau kamu duduk dekat pantai petang-petang tu, kita boleh rasa angin bertiup ke muka kita kan. Kita pandang pantai, angin bertiup ke muka. Itulah nama dia bayu laut. Okay, boleh Okay, sekarang kita pula bayu darat. Bayu darat maksudnya angin dari darat. Okay, bila waktu malam, matahari dah terbenam, dah tak ada dah. Okay, matahari dah terbenam. Okay, so muatan haba tentu lautan dengan daratan ni masih lagi kekal lah. Sebab muatan haba tentu ni nilai dia tetap. Maksudnya dia tak berubah-ubah. Jadi kalau kita banding daratan dengan lautan, daratan muatan haba tentu dia memang lebih rendah. Lautan muatan haba tentu dia lebih tinggi. Dia sama je, siang ke malam ke, muatan haba tentu daratan memang lagi kecil daripada lautan. Okay, sebab muatan haba tentu ni adalah benda yang tetap pada setiap bahan. Kalau macam air kan, air 4,200 lah. Tak kisahlah air tu dia punya disim dia tinggi ke rendah ke, jadi muatan haba tentu dia 4,200. Okay. Okay, jadi waktu malam matahari dah terbenam, so daratan dan lautan akan keluarkan haba. Kan, sebab bekalan haba dah tak ada dah daripada matahari. Ibaratnya macam kita tutup ni lah, kita tutup api kan. Kita tutup api daripada kita punya dapur kan. Jadi dah tak ada dah, bekalan haba dah tak ada. Matahari dah terbenam, haba dah tak ada. So jadi daratan dengan lautan akan bebaskan balik haba yang dia serap waktu siang tadi tu. Okey, so bila dah tengah malam macam tu, haba dah dikeluarkan oleh dua-dua tu, suhu yang cepat turun adalah daratan. Sebab daratan pun akan cepat sejuk. Sebab kita dah fahamkan petua, muatan haba tentu rendah, cepat panas dan juga cepat sejuk. Jadi waktu malam daratan ni dah sejuk dah. Sebab muatan haba tentu dia rendah. Tapi lautan ni masih lagi lambat sejuk. Haba dia keluar perlahan sebab muatan haba tentu dia besar. Jadi kadar pembebasan haba dia tu lambat. Jadi bila daratan dah sejuk, lautan masih lagi panas. So jadi udara panas dekat lautan tu akan naik ke atas. Manakala udara sejuk daripada daratan akan bertiup ke lautan sebagai bayu darat. Dia macam reverse balik pada yang siang tadi tu. Kan siang udara pada laut, malam udara pada darat. Benda tu berlaku disebabkan oleh perbezaan muatan haba tentu antara daratan dan lautan. Okay, ni pun salah satu soalan popular jugalah dalam muatan haba tentu. Kamu boleh hafal lah point ni, memang kalau keluar yang ni je lah kamu tulis, memang tak akan berubah. Okay, bayu laut memang waktu siang, tak ada bayu laut waktu malam, salah. Okay, bayu darat memang waktu malam. Okay, dia tak akan jadi bayu darat waktu siang, tak ada. Okay, dia tetap lah. Okay, nilai dia punya fenomena ni memang tetap macam ni.